tafsilun. Itu dia punya sambungan dia. Adapun atas jalan tafsilun, maka bagi qudrah itu 8 ta'luq. Ada 8 peranan ataupun 8 fungsi. Baik, sebelum kita detailkan 8 tupan, kita ingat dulu yang asas, ta'luq yang asas. Adapun 8 ni dia nak detailkan saja. Nak detailkan secara perincian berkaitan dengan kekuasaan yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Jadi asasnya perlu kita tahu ataupun perlu kita faham. Allah Subhanahu Wa Taala ini salah satu sifat kesempurnaan yang ada pada Allah yang bernama qudrah. Jadi qudrah ini dia panggil kategori sifat ma'ani yang kita dah bahas sebelum daripada ni. Ada 7 sifat ma'ani. Ulama kita susun ada 20 sifat itu, 20 ciri itu dibahagikan kepada 4 komponen untuk lebih kita tahqiq, lebih kita faham berkaitan dengan ciri ketuhanan yang ada pada Allah ini. Yang ni tuan-puan info tambahan saja. Kita tak ingat pun tak apa komponen 4 ini, just sebagai info tambahan. Untuk lebih kita faham apabila kita tahu pembahagian 4 komponen ini. Ini komponen pertama ciri dia panggil ciri nafsiyah. Ciri nafsiyah ada satu sahaja iaitu wujudun. Wujud itu satu ciri yang termasuk dalam kategori sifat nafsiyah. Yang kedua dia panggil kategori sifat salbiyah. Ada 5. Bermula dengan qidam sampailah wahdaniyah. Qidan, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadih, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah. Itu 5 ciri yang termasuk di dalam kategori salbiyah. Jenis makna dia jenis ternafi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ternafi permulaan, ternafi akhir ataupun ternafi penghujung. Tu ternafi berhajat kepada suatu benda yang lain, ternafi sama dengan yang baharu, dan last sekali ternafi bilangan. Tu dia panggil wahdaniyah. Bentuk bilangan ternafi dalam semua jenis bentuk bilangan. Baik, masuk pula komponen ketiga, nama dia ialah ma'ani. Ada 7. Pertama qudrah, irada, ilmun, haya, sam'un, basarun, hayah dan kalam. Jadi 7 ini dia dipanggil ciri yang ma'ani, iaitu ciri yang betul-betul ada, yang berada di diri Allah. Itu dipanggil ma'ani. Itu untuk lebih kita tahqiq, lebih kita faham. Apabila sebut ciri ma'ani ini, kita faham bahawa ini memang ciri yang real, yang betul-betul ada di diri Allah, yang kalau Allah buka hijab, buka kasyaf, maka kita dapat lihat. Itu dia panggil wujudiyun. Sebab tu dalam kitab Arab dia panggil sifatum qaimatun bizatihi ta'ala. Qaimah ni terjemahan literalnya kita panggil berdiri. Sebenarnya dia panggil apa? Makna berdiri tu ada di diri Allah. Terjemahan lama dia panggil melekat. Qaimah tu. Ada terjemahan klasik dia panggil berdiri. Selepas daripada terjemahan berdiri, dia terjemah melekat. Jadi terjemahan kita yang moden ini, maksud melekat ni maksud ada pada diri Allah. Itu dia panggil sifatun wujudiyatun. Satu sifat wujudiyatun yang betul-betul ada. Di mana ada qaimatun yang berada bizatihi ta'ala, berada pada diri Allah Ta'ala. Itu dia panggil sifat ma'ani. 7 sifat ma'ani ni semua dia bermula dengan ta'rif yang sama. Dia bermula dengan ta'rif sifatun wujudiyatun qaimatun bizatihi ta'ala. Itu satu ciri wujudiyah
yang real, yang betul-betul ada, qaimah. Ada tu di mana? Bidzatihi ta'ala. Ada pada diri Allah Ta'ala. Jadi ciri ini dia berada pada diri Allah. Dia menumpan pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yata'atta biha kulli mumkinin ataupun ijad kulli mumkinin wa i'damuhu ala wafqil iradah. Maka ciri yang jenis qudrah ini dia ada fungsi. Kita nak detailkan malam ni. Dia ada peranan dia, ada fungsi dia, ada tugas dia. Apa tugas qudrah? Tugas pekuasa ini, yaitu yata'atta biha kulli ijad i'damuhu wa ijad wa i'damuhu. Ijad kulli mumkinin wa i'damuhu, yaitu fungsi dia mengadakan tiap-tiap perkara yang mungkin wa i'damuhu, dan meniadakan. Itu fungsi sifat qudrah secara asas. Jadi kita faham secara asas saja tuan-puan, maka pendetailan malam ni untuk menceritakan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat dengan qudrah. Itu saja. Tapi asas yang kita nak kena yang fahamnya ialah apabila kita sebut fungsi qudrah ini, apa dia? Fungsi qudrah ini mengadakan tiap-tiap perkara yang mungkin pada akal. Mungkin ni ia kena pada perkara yang harus untuk Allah Ta'ala buat, perkara yang boleh untuk Allah Ta'ala nak buat, dan boleh juga untuk Allah Ta'ala tak nak buat. Itu dipanggil mungkin. Jadi fungsi qudrah mengada dan meniadakan tiap-tiap perkara mungkin. Itu fungsi dia. Baik. Sambung, adapun atas jalan tafsir. Tafsir ni maknanya atas jalan detail. Kalau atas jalan ijmal, atas jalan ringkas, ada dua. Ta'alluq qudrah atas jalan ringkas ada dua. Pertama dia panggil suluhil qadim. Ni nama saja tuan-puan. Yang kedua nama dia ialah tanjizil hadisun. Tanjizil hadis. Nama. Jadi suluhul qadim ni apa dia? Suluhil qadim ini dalam kitab ni sebut peranan asas qudrah ada dua. Tapi sebenarnya peranan asas qudrah satu. Kitab kita sebut dua. Apa dia dua yang dia sebut? Tapi asasnya satu. Dia sebut dua ni sebelum dia nak detail ke lapan. Dia pertama dia kata suluhil qadim. Suluh ni makna apa? Makna suluhil qadim ni, qudrah Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala boleh. Dia tak buat lagi. Boleh ataupun dia panggil berkemampuan, berkeupayaan untuk mengadakan benda yang dirancang dan nak meniadakan benda yang dirancang. Adakah dia buat? Belum. Tapi nak cerita suluhil qadir ni, nak cerita Allah ini ada kemampuan, ada keupayaan, ada kuasa untuk mencipta suatu benda yang dirancang walaupun dia belum cipta lagi. Suluhul qadir. Itu nama bentuknya ialah suluhul qadir, orang panggil peranan. Sebab itu kata ulama, suluhul qadim sebenarnya just nak cerita kekuasaan Allah, bukan peranan qudrah lagi. Sebab itu asas dia ada satu saja. Yang kata peranan yang sebenar qudrah ni apa dia? Tanjizi hadisun. Praktik benda yang dirancang. Itu dipanggil peranan sebenar qudrah. Apabila dia ada sifat qudrah, dia bukan sahaja berkeupayaan untuk mengada, untuk mencipta, tapi dia boleh mencipta bila ikut kehendak, bertepatan dengan kehendak dia. Kehendak di mana? Perancangan dia. Apabila tepat perancangan masa yang dia nak buat, dia buat. Maka perbuatan dia itu dipanggil tanjiz, dipanggil peranan ataupun fungsi qudrah. Kenapa dia boleh mencipta? Kerana dia bersifat dengan sifat qudrah. Itu dipanggil peranan yang sebenar.
Tapi dalam kitab kita ni dia sebutlah ada dua. Sebab tu ulama kata sebenarnya ada satu saja. Yang jadi dua tu jah dia nak cerita. Dia campur dengan keupayaan dan kebolehan dia walaupun dia belum buat. Jadi suluh tu nama suluhul qadim. Baik sambung pula detail ni. Detail ni juga berkisah bagaimana nak cerita berkaitan dengan keupayaan ataupun kekuasaan yang ada pada Allah Ta'ala. Allah ni dia bersifat dengan sifat qudrah, maka dia mempunyai kekuasaan. Tu. Itu saja dia nak detailkan jadi 8 ni. Sebab tu tuan-tuan dari segi penggunaan ayat, sebelum kita baca takluk yang ketiga sampai 8 ni, sebab kita nak faham dulu asas peranan qudrah ini mengada dan meniada, itu asas dia. Apabila dia mengadakan mengikut perancangan dia, ketepatan dengan perancangan dia, apa yang kehendak dia, tu dia panggil fungsi dia yang sebenar. Kalau belum lagi dia mengada, itu dipanggil suluh, dipanggil dia ada kuasa untuk praktik tapi belum praktik lagi. Itu dipanggil suluhul qadim. Itu jadi detail tu. Kita panggil bahasanya, kita panggil Allah Ta'ala ni mengadakan suatu perkara dengan apa? Dengan sifat kudrah yang ada pada dia. Itu dia panggil bahasa ringkas kita cerita. Dia panggil isnad majazi. Yang sebenarnya Allah Ta'ala mengada dan meniadai siapa ni? Tuhan yang bernama Allah Ta'ala, yang bersifat dengan qudrah, boleh mengada dan meniada. Panjang. Tuhan yang boleh mengada dan meniada ni, bukan dia mengada dan meniada dengan sifat qudrah dia. Cuma kita kata pendek bahasanya, Allah mengada dan meniadakan satu benda yang dirancang dengan sifat qudrah yang ada pada dia. Itu bahasa ringkas. Kalau bahasa sebenar, dia panggil Tuhan yang bernama Allah ini bersifat dengan qudrah, yang mengada dan meniadakan satu benda yang dirancang. Jadi panjang cerita dia. Maka kita ringkas kita, Tuhan mengada dan meniada ni dengan sifat qudrah. Tu. Dia panggil isnad majazi. Lepas tu dalam kitab besar tu, dalam hasyiah dia bincang berkaitan dengan pegangan kita secara detail. Kalau sesiapa yang berpegang dengan pegangan secara isnad majazi tanpa realiti, contoh dia berpegang Allah mengadakan suatu benda semata-mata ciri dia, semata-mata dengan ciri yang bernama qudrah, maka kufur dia. Karena Allah Ta'ala ini mengada dan meniadakan suatu perkara, Tuhan yang bersifat dengan sifat qudrah, tapi Tuhan mengadakan. Kenapa Tuhan boleh mengada? Karena dia ada sifat qudrah. Itu yang secara realnya. Sebab itulah dibincang oleh ulama. Kita kata alhamdulillah saya makan ubat, makan satu benda ni Allah izin. Allah izin boleh sembuh. Apa maksud Allah izin itu? Kena faham. Boleh betul dah ayat Allah izin, tapi itu isnad majazi dia panggil. Maksud Allah izin ini bukan Allah membenarkan suatu benda ini memainkan peranan secara total untuk menyembuh. Bukan Allah membenarkan, dengan makna izin ini Allah membenarkan ubat ini untuk menyembuh kita. Tidak. Bukan makna begitu Allah izin tu. Bukan makna kata Allah izin ni Allah benarkan, Allah biarkan ubat ini untuk memberi kesan ataupun memberi bekas ataupun menyembuhkan kita. Bukan maksud begitu. Maksud Allah memberi izin ni apa dia? Maksudnya Allah memberi izin ini, Allah berkehendak. Allah berkehendak dan perbuatan, ataupun Allah berkehendak dan dia melakukan dengan perbuatan dia.
Bukan maksudnya perbuatan itu perbuatan ubah, tidak. Ubah itu dipanggil asbab. Sebab itu kita boleh bercakap, alhamdulillah Allah beri izin. Ya, betul. Isnad majazi. Ataupun kita boleh bercakap, alhamdulillah ubat ni menyembuhkan saya. Boleh. Tak syirik. Kenapa? Kerana itu bercakap di atas cara isnad majazi. Sandarkan kepada asbab. Boleh. Nisbahkan kepada asbab yang memberi bekas. Kerana Allah mencipta asbab. Tetapi yang kita i'tiqad bukan asbab itu memberi kesan kepada sesuatu perbuatan itu. Tidak. Perbuatan itu secara keseluruhannya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tu. Baik, kita sambung. Adapun atas jalan tafsil, maka bagi qudrah itu 8 takluk. Ada 8 takluk. Iaitu 8 takluk tu, 2 takluk yang telah tersebut. 2 takluk, 2 peranan, 2 fungsi, 2 bidang tugas telah tersebut sebelum daripada ni. Iaitu pertamanya suluhul qadim, yang keduanya tanjizi hadis. Tanjizi hadis. Suluhul qadim ni, apa dia maksud suluhul qadim? Maksudnya Allah ni ada kuasa dan dia boleh berkuasa. Berkeupayaan untuk berkuasa, mengada dan meniadakan sesuatu perkara mungkin. Dia buat dah lagi? Belum. Tu dia panggil suluhul qadim. Yang kedua, tanjizi hadis. Tanjizi hadis ni kena pada apa dia? Ini yang sebenar-benarnya peranan dia. Tanjiz maksud praktik. Hadis ini apabila sampai masa yang Allah rancang, dia tanjiz, dia praktik benda tu. Benda tu akan ada. Dia buat suatu perkara berdasarkan apa yang dia rancang, maka itu dipanggil tanjiz dengan sifat qudrah yang ada pada Allah. Yang ketiga, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, ketiga ta'luq qubdah. Yang ketiganya adalah ta'luq, ini peranan yang nama dia ialah nama dia qubdah. Apa maksud qubdah? Qubdah ni asal daripada qabdum lah. Pegang, genggam. Maksudnya, yang kata qabdum ni ataupun ta'luq qubdah yang ketiga ni, dia kalau qabdun umumnya dipanggil merujuk kepada peranan ataupun fungsi. Qudrah merujuk kepada kekuasaan yang ada pada Allah. Qubdah dalam kekuasaan Allah. Bahasa lama kata dalam genggaman Allah, dalam rentahan Allah, dalam kuasa Allah. Jadi dalam kekuasaan Allah Ta'ala. Itu dia panggil qabdun. Jadi ta'luq yang ketiga ni, dia merujuk kepada apa? Jadi merujuk kepada sebelum Allah menjadikan perkara mungkin. Sebelum Allah menjadikan perkara mungkin, dia rancang siap perkara mungkin, tapi belum dia praktis. Kalau dia praktis, dinamakan tanjiz hadis. Belum dia praktis, itu secara umumnya nak cerita, Allah ini, segala perancangan dia ini, berada di dalam bidang kuasa dia. Dia mempunyai kekuasaan untuk menentukan apa saja perkara mengikut kehendak dia. Itu secara umum. Sebab tu pendetilan ini just nak menunjukkan secara umum berkaitan dengan bidang kuasa Allah Ta'ala. Kekuasaan yang ada pada Allah Ta'ala itu. Adapun peranan qudrah secara real, secara sebenar, merujuk kepada praktis. Apabila dia praktis, benda yang dirancang, itu dipanggil peranan qudrah yang sebenar. Dipanggil tanjiz hadis.
Jadi kalaulah sebelum dirancang siap, macam malam ni tuan-puan, dia dirancang di azali lagi, bukan dirancang petang tadi. Malam ni kita hadir ke tempat ni dengan masa sekian, tempat sekian, kita berada. Tiba dia rancang lama, azali dia panggil. Qadim. Status perancangan Allah Ta'ala ini, status dia ialah azali. Qadim status, bukan baru. Begitu juga status sifat. Yang kita panggil kudrah. Sifat kudrah tu qadim, bukan baru dah. Status dia. Qadim dengan baru, status dia ada dua. Tetapi praktis dia malam ni barulah. Apabila praktis saja ada kita, maka dia panggil baru ada. Baru buat. Baru Allah cipta kita. Hadir, bergerak kita pada malam ini ke tempat ni. Mengikut apa? Mengikut perancangan Allah Ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala boleh rancang? Kita akan bincang akan datang sifat yang ke-8. Nama dia iradah. Allah Ta'ala ada sifat iradah. Sebab tu dia boleh merancang apa yang dia nak. Jadi apabila sebelum dia rancang kita pada malam ini, sebelum dia rancang sebelum dia tanjis, sebelum dia praktik, perancangan Allah Ta'ala ini, di azali ini, dia panggil berada dalam takluk qabdah. Berada di dalam takluk qabdah Allah. Di dalam bidan kekuasa Allah. Untuk dia handle. Sama ada dia nak praktis kita malam ni, ataupun dia tak nak praktis. Tapi oleh kerana kehendak dia nak kita ada pada malam ini, maka dia praktis kita berada pada malam ini mengikut tempat masa yang telah ditetapkan pada azal. Itu dia panggil takluk qabdah. Okey, kita tengok, kita dah faham takluk qabdah yang ketiga. Dia banyak, dia semua takluk qabdah. Cuma detail sampai 8 tu, yang nombor 3 takluk qabdah merujuk kepada kekuasaan Allah yang bersifat dengan kudrah. Bila? Sebelum dia buat kita. Dia rancang-rancang belum dia buat. Belum praktis lagi. Bukan malam ni. Belum kita hadir. Apabila kita hadir sahaja, itu dipanggil tanjizul hadis. Sebelum kita hadir, dia panggil takluk qabdah. Perancangan Allah rancang apa saja berada di dalam bidan kuasa ataupun kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni yang kata takluk qabdah yang ketiga ni, di dalam genggaman qudrah, di dalam kekuasaan, di dalam kekuasaan sifat qudrah Allah. Tu dia panggil dalam genggaman qudrah, di dalam kekuasaan Allah yang bersifat dengan qudrah. Tu ringkas, dia banyak dia kena takdir. Jadi biasalah ini standard cara gaya bahasa Arab, penulisan kitab Arab dan kitab Jawi, sama saja konsep dia. Kita kena takdir benda yang telah dihilangkan. Jadi maksud takluk yang ketiga ni, dalam genggaman qudrah. Dalam genggaman qudrah itu, di dalam genggaman qudrah, yakni di dalam kekuasaan Allah Ta'ala yang bersifat dengan qudrah, iaitu kekuasaan Allah Ta'ala ni, mana dia? Iaitu mungkin, yakni makhluk. Sebelum daripada Tuhan menjadikan makhluk tu di dalam genggaman qudrah, di dalam bidan kuasa qudrah. Dia rancang mungkin ni sebelum dia cipta makhluk, sebelum dia cipta kita, dia rancang awal, maka dipanggil kita ni sebelum Allah Ta'ala cipta kita, maka dinamakan berada di dalam takluk qabdah, di dalam kekuasaan Allah Ta'ala. Jika apa kuasa yang ada pada dia? Jika Tuhan menghendaki akan dia akan mungkin hak dia rancang tu, nescaya menjadi akan dia akan mungkin sebagaimana dirancang. Kalaulah dia nak sebagaimana dirancang malam ni kita hadir, maka dia buat. Itu dia panggil kita berada dalam bidan kuasa Allah Ta'ala. Allah boleh handle mengikut dia nak. Malam ni dia rancang awal, dia nak kita hadir, maka dia praktik mengikut kehendak dia.
Dia bukan praktik meninggalkan kehendak, tidak. Ini antara cara gerak kerja Allah Ta'ala yang semak. Dia tak akan buat tanpa dirancang. Dia rancang dulu. Nescaya menjadi akan dia akan mungkin. Dan jika tidak menghendaki menjadikan dia mungkin, maka mungkin itu di dalam hal tiada semata. Kalau dia tak nak jadikan mungkin, mungkin istilah ma yasihu, baran yang sah, wujuduhu wa adamuhu. Baran yang sah ada dan sah tiada. Itu dia panggil mungkin, nama dia. Apabila dah ada, tak panggil mungkin lah. Apabila Allah cipta dah, dia panggil benda yang wajib ada. Dia panggil makhluk. Jadi mungkin ni sebelum Allah cipta. Itu nama dia mungkin. Dia ada nama dia. Dari segi ilmiahnya, dari segi terma akademiknya, dia ada nama. Apabila makhluk, itu merujuk kepada benda yang Allah cipta. Dia panggil makhluk. Nisbah nak menunjukkan benda ni Allah cipta, dia panggil makhluk. Kalau mungkin benda yang belum Allah cipta, Allah tak cipta lagi, Allah rancang dia nak cipta, ma yasihu wujuduhu wa adamahu. Perkara ni boleh untuk Allah Ta'ala nak cipta, boleh juga untuk Allah Ta'ala tak nak cipta. Tu dia panggil mungkin, nama dia. Benda yang mungkin, benda yang boleh untuk Allah Ta'ala nak cipta kita, boleh juga untuk Allah Ta'ala tak nak cipta. Tu dia panggil mungkin. Tetapi apabila Allah cipta, bertukar nama. Orang panggil makhluk, orang panggil hadis, orang panggil baharu, orang panggil alam. Tu apabila Allah cipta saja kita, maka kita ni boleh juga dinamakan makhluk, nisbah benda yang Allah cipta. Boleh juga kita ni dipanggil hadisun ataupun jamak hawadisun. Kenapa kita boleh dipanggil hadis? Kerana kita ada mula. Nisbah hadis ini di sisi ilmu usuluddin, kenapa dipanggil hadisun? Nisbah untuk menceritakan bahawa sesuatu benda ini ada mula. Itu dipanggil hadis. Makhluk boleh juga panggil, tapi nisbah lain. Alam boleh panggil juga. Alimun, alam. Tanda. Tanda apa? Tanda adanya pencipta. Dia panggil alam. Sebagai kita ni tanda adanya. Ada apa? Adanya pencipta. Maka kitalah sebagai tanda, alam inilah sebagai tanda, sebagai alamat adanya pencipta. Jadi boleh, semua boleh dipanggil. Cuma nisbah masing-masing berbeza. Baik, sambung yang keempat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Keempat daripada 8. Ta'luq qubdah pula. Ta'luq qubdah juga. Pula ni maksud juga. Ta'luq qubdah juga. Sebagaimana ta'luq sebelum daripada ni. Cuma beza. Nama sama. Konsep pun sama. Nisbah beza. Sebab tu nama pun sama. Qubdah. Sebab tu dia nama juga. Aidan dari kita Arab ni dia ada. Dia panggil juga tu. Pula tu. Sebagaimana. Sama. Ataupun sebagaimana ta'luq yang ketiga. Sama tu dari sudut mana? Apabila sama dari sudut ilmu badik, dia akan ada wajah syabah. Tu sebab tu orang mengaji dulu tu, aidam tu, dia tafsir. Kita hari ni tak boleh tafsir dah, jadi panjang. Apabila berjumpa dengan wakazalika, dia akan tafsir, ada wajah syabah. Berjumpa dengan aidan, dia akan tafsir, ada wajah syabah juga aidan. Dia akan masuk ilmu balaghah. Tinggal ilmu kalam sekejap. Tinggal ilmu usuluddin sekejap. Itu orang dulu mengapa dia jadi lama. Sebab dia akan tafsirkan satu-satu ayat mengikut beberapa bidang ilmu. Ilmu alat, ilmu nahu, ilmu saraf, ilmu balaghah. Ilmu balaghah ni maksudnya badik, bayan ma'ani. 3 ilmu. Lepas tu dia masuk pula ilmu mantik. Dia tinggal sekejap. Dia main ilmu alat, kemudian masuk balik ilmu usul. Itu yang menjadikan lama masa dia. Jadi kita tak boleh ikutlah tuan-tuan. Nak ikut dia tak boleh lah. Kita pun tak erti. Baik. Tengok. Jadi, qubdah pulak ni maksudnya
Juga ni sebagaimana ta'alluq qabdah yang ketiga. Sama dari sudut apa? Sama dari sudut konsep dia. Apa dia konsep dia? Kekuasaan. Allah juga mempunyai kekuasaan. Tetapi beza ni. Nisbah beza dia. Kalaulah ta'alluq ketiga, nisbah Allah mempunyai kekuasaan sebelum dia cipta. Sebelum dia cipta, dia dah rancang siap, dia belum tanjih lagi. Berada perancangan dia itu berada dalam ta'alluq dia. Ta'alluq qabdah. Apabila dia cipta saja, juga orang panggil berada dalam ta'alluq qabdah. Itu keempat. Tengok, nisbah mana? Keempat, ta'alluq qabdah pula. Dengan makna apa? Dengan makna makhluk yang telah ada ini. Yang dia cipta ni, dah ada ni, kita ni di dalam genggaman qudrah. Apabila dia cipta kita, tadi baru rancang belum cipta, ta'alluq qabdah juga. Apabila dia tanjis, dia cipta, kita ni dah ada dah. Kita ada lebih kurang 40 tahun dulu. Tu kita panggil kita ni hadis baru. Kenapa? Baru ada. Bila ada? 40 tahun dulu. Walaupun 1000 tahun tetap dipanggil baru. Nisbah ada mula. Sebab tu maksud baru ni tuan-puan, nisbah ada mula. Walaupun berpuluh ribu tahun. Sebab apa Allah Ta'ala dipanggil qadim? Nisbah tidak ada mula. Allah ni dipanggil qadim. Kenapa? Kerana Allah tidak ada mula. Sebab tu ciri dia, ada satu ciri yang ternafi belah mula. Dia panggil qidam. Wujub qidam. Ternafi belah mula. Maksud belah mula, tidak ada permulaan bagi adanya Allah. Tu qidam. Maka dia dua ciri ni Allah gabung sekali. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Ini dalil yang keluarnya ciri yang bernama qidam dan baqa. Wal awwal wal akhir. Allah gabung kedua tu. Dia nak cerita diri dia ini tidak ada mula. Awal dengan makna tidak ada mula. Akhir dengan makna tidak ada penghujung. Tu. Ciri Allah ini tidak ada mula. Sebab tu nama qadim. Nisbah tidak ada mula. Kita nisbah ada mula. Sebab tu panggil baru. Dipanggil hadis baru. Qabdah yang keempat dengan makna apa? Dengan makna makhluk yang telah ada ini di dalam genggaman qudrah, di dalam kekuasaan Al-Tuhan yang bersifat dengan qudrah. Apa maksud dia? Jika Allah Ta'ala menghendaki mengekalkan di atas hal ada ini, dia dah cipta kita ni 40 tahun dulu. Dia mengikut bidang kekuasaan dia. Apa maksud kekuasaan dia? Mengikut kehendak dia. Kalaulah dia nak kita ni kekal dalam keadaan begini, tak mati-mati. Boleh. Nescaya. Maka makhluk ini, kita ni, kekalah dengan ada begini. Kekal dalam keadaan begini. Kalau Allah nak kekal. Boleh. Kerana ikut kehendak dia. Kenapa dia ada kehendak ni? Kerana dia ada sifat iradah. Itu akan datang. Dan jika mendaki Allah akan meniada, dengan makna memati pula. Tapi kalau Allah rancang kita ni, dia ada 60 tahun dia nak mematikan. Nescaya meniadakan akan dia akan makhluk. Kalaulah dia nak kita ni ada, kemudian sampai satu tempoh tu orang panggil ajal. Bahasa Arab ajal. Bahasa Melayu panggil tempoh. Apabila sampailah ajal kamu. Apabila sampailah tempoh yang diperuntukkan untuk kamu di dunia ini, maka Allah Ta'ala akan mematikan. Maksud apa memati? Allah Ta'ala akan memisahkan roh dengan jasad. Itu terjemahan satu persatu. Terjemahan ajal, terjemahan mati. Tapi orang dulu tuan-puan, dia tak terjemah mati ni. Kalau dalam kitab Arab ada lah. Tengok dalam kitab Nailur Raja, Syarah bagi Safinatun Najat, dia terjemah ajal tu apa dia. Dia terjemah mati tu apa. Tapi orang kita hebat dia dulu ni, percakapan dia ini dipengaruhi oleh bahasa Arab dan dia tak terjemah kerana dia faham. Sampai ajar dah saya ni. Dia tahu. Dah mati dah orang kita. Orang kita ni sebut mati dia faham dah. Mati tu apa dia?
Mati ni dengan maksud apa? Berpisah roh dengan jasad. Oh, panggil mati. Cuma dia tak fahamnya. Dia ingat mati itu, mati dengan makna mati sekali itu seolah-olah selama-lamanya. Tidak ada. Sebenarnya mati ni dia merujuk kepada perpisahan roh dengan jasad. Bukan makna jasad pun mati. Kita tak mati. Mati itu zahir saja. Apabila pisah saja roh dan jasad, mati. Mati itu apa? Merujuk kepada perpisahan jasad dengan roh. Tapi jasad dia, roh dia hidup. Roh, Allah Ta'ala cipta roh daripada dulu. Awalnya dia cipta, maka dia kekalkan mengikut kehendak dia. Tidak akan dibinasa. Dia tak panggil tak akan mati. Kita sajalah mudah faham. Roh tak mati ni, nak bagi faham. Tetapi bahasa yang tepat, roh Allah cipta dan Allah tidak binasakan sampai bila-bila. Ini janji dia. Boleh tak Allah nak binasakan roh? Boleh. Kerana roh itu makhluk. Roh itu bukan qadim. Tetapi janji Allah Ta'ala, dia cipta roh dan berada dalam perancangan dan kehendak dia, dia kekal selama-lama. Dia panggil kekal yang menerima binasa. Itu roh. Sebab roh ni dia tak panggil mati. Kerana mati ni dia merujuk kepada perpisahan roh dengan jasad. Roh dia kekal, tak binasa. Itu bahasa yang tepat. Cuma kita mudah nak faham, kita kata, roh pun tak mati sampai bila-bila. Jadi roh akan hidup sampai bila-bila. Dia tak binasa. Tapi kalau Allah nak binasakan boleh. Ni kenapa? Kerana berada dalam ta'alluq qabdah Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis yang keempat. Dan yang kelima, qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Kita dah insya Allah. Kita habiskan sikit lagi. Dan kelima, ta'alluq tanjizi hadisun. Yang kelima ni ta'alluq tanjizi hadis. Maksud apa? Allah meniadakan, yakni mematikan perkara mungkin. Dia mengikut kehendak Allah Ta'ala, dia mematikan kita. Dia hidupkan kita, sebelum dia mematikan kita, tu pun dia panggil ta'alluq qabdah. Di dalam kekuasaan dia, mengikut kehendak dia. Dia nak mengekalkan kita tak mati pun boleh, dia nak memati pun boleh. Maka ta'alluq yang kelima ni, mengikut kehendak dianya, Allah meniadakan kita, mematikan kita. Apabila Allah matikan kita, dia panggil ta'alluq tanjizi hadis. Apabila Allah mencipta kita, dia panggil ta'alluq tanjizi hadis juga. Tu ta'alluq tanjizi hadis yang kedua, dia cipta kita. Apabila dia menantikan kita, dia panggil ta'alluq tanjizi hadis nombor 5. Susum jadi nombor 5 tu sebab dia campur dengan semua qabdah tu. Sebelum dia cipta, dia cipta. Kemudian selepas dia cipta, ta'alluq qabdah yang keempat. Dia matikan, ta'alluq tanjiz yang kelima. Yang keenam, ta'alluq qabdah juga. Kembali balik qabdah. Kelima, ta'alluq tanjiz hadis dengan maknanya. Tu salah cetak. Dangonu sebenarnya. Dengan maknanya meniada pula. Yakni yang kata meniada pula, mematikan akan dia, yakni akan makhluk. Keenamnya daripada 8 ta'alluq qabdah pula. Boleh baca qabdun, qabdun ataupun qabdah. Di sini qabdah lah. Dia asal qabdun. Ta'alluq qabdah, yakni nombor 6 ni merujuk kepada apa? Selepas mati mungkin ini, di dalam genggaman pula. Yakni di dalam kekuasaan Allah juga. Jika menghendaki mengada pula dengan menghidupkan kembali, nescaya mengada akan dia, akan makhluk. Dan jika menghendaki mengekalkan mungkin dalam hal tiada lepas mati itu, maka dikekalkan akan dia, akan makhluk. Ataupun mungkin dalam hal tiada. Ini nombor 6. Jadi nombor 6 ni selepas Allah matikan, maka juga kita berada di dalam ta'alluq qabdah Allah. Di dalam kekuasaan Allah Ta'ala. Mengikut perancangan dan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau dia nak hidup balik kita selepas daripada tiupan sangkakala kedua. Tiupan sangkakala pertama, kiamat. Hancur binasa semua. Tiupan kali kedua, bangkit balik di mahsyar. Jadi sebelum bangkit balik di mahsyar tu kita panggil kita ni, segala makhluk yang dibinasakan oleh Allah Ta'ala juga berada dalam qabdah Allah, dalam ta'alluq
qabdah Allah Ta'ala yang ke-6. Dengan makna apa? Dengan makna Allah mempunyai kekuasaan mengikut kehendak dia. Sama ada dia nak menghidupkan kembali makhluk yang dibinasakan, ataupun dia nak mengekalkan, tak nak hidup kembali. Maka kehendak Allah Ta'ala dia hidupkan kembali. Kita di padan mahsyar dalam keadaan apa? Dalam keadaan rupa seperti rupa yang Allah matikan kita. Jasad inilah yang akan dihidupkan kembali, itu qaul yang muktamad. Dia bukan buat jasad yang lain, rupa lain, tidak. Dia kekalkan rupa kita, hidupkan kembali di padataran mahsyar. Maka sebelum dia hidupkan kembali itu, dipanggil ta'luq qabdah yang ke-6. Itu pendetailan sahaja. Adapun umumnya kita dah faham dah. Baiklah sekali yang ke-8. Yang ke-7 dulu. 7 tu ta'luq tanjizi hadis yang ke-7. Ketujuhnya ta'luq tanjizi hadisum, yakni mengada pula dengan makna menghidupkan kembali kemudian daripada mati. Hidup di dataran mahsyar, dia panggil dengan qudrah Allah Ta'ala, dengan sifat Allah Ta'ala bernama qudrah. Inilah dia peranan yang nama dia ta'luq tanjizi hadis yang ke-7. Dan ke-8 yang terakhir, ta'luq qabdah pula, dengan maknanya mungkin selepas hidup kembali di dataran mahsyar itu di dalam genggaman, yakni kekuasaan Tuhan. Jika mendaki ia Allah Ta'ala akan meniadakan pula, maka meniadakan ia Allah akan makhluk yang telah dihidup kembali di mahsyar itu. Dan jika menghendaki ia Allah mengekalkan dalam hal ada selepas hidup kembali itu, maka dikekalkan dia di atas halnya. Tapi Allah kehendak Allah Ta'ala dataran mahsyar dia kekal, dia tak akan binasa. Sampailah di syurga. Itu kehendak dia, kehendak Allah Ta'ala dalam perancangan dia. Tapi nak ceritanya, kalau Allah kehendak tak nak bangkit boleh, dan selepas bangkit dia nak binasa pula boleh. Tu nak cerita kehendak Allah Ta'ala. Nak cerita kudrah dia boleh buat. Tapi kehendak dia kena matching dengan kehendak dia. Apabila kehendak dia nak kekal, dia tak binasa sehingga syurga ataupun neraka sampai bila-bila, maka dia akan buat mengikut kehendak dia. Tapi kita nak faham malam ni bukan cerita kehendak, tapi kita nak faham isu kudrah, isu dia boleh buat. Kenapa dia boleh buat? Kerana dia ada sifat kudrah. Itu yang menyebabkan dia boleh buat. Last sekali kesimpulan dia nak cerita. Maka dikekalkan ia. Baik. Inilah 8 takluk bagi qudrah atas jalan tafsilun, atas jalan detail. Tafsir ni makna detail, perincian. Dan mengetahui segala takluk yang tersebut yang 8 itu tidak wajib, tetapi sungguh pun kata tak wajib, mengetahui akan takluk itu sangat bagus. Dia panggil fardu kifayah saja, bukan fardu ain pun. Wallahu a'lam. Bermula dalil atas adanya Allah Ta'ala bersifat dengan qudrah dan tidak lemah itu, ialah kita fikir insyaAllah tuan-tuan bulan depan kita akan habiskan ciri yang bernama qudrah ini sebelum kita akan masuk ciri baru sifat yang ke-8 bulan depan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وجعلنا من العلماء العاملين وجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.